Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi yang kita bawakan. Seperti yang dijanjikan sebelum ini, pada minggu lepas kita bersama dengan Cik Arifin, salah seorang pegawai penjara di Kajang. Dan kali ini kita bawakan kepada anda seorang lagi insan yang dapat memberikan kisah dan juga pengalaman sebagai inspirasi kepada masyarakat di luar sana yang sedang menonton dan juga mendengar kami di CCTV. InsyaAllah kita akan bersama dengan Cik Muhammad, bukan nama sebenar, bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bersama dengan CCTV kali ini. Dan insyaAllah apa yang kami bawakan sebelum ini bersama dengan Tuan Arifin, salah seorang pegawai yang bertugas di penjara Kajang, yang telah berceritakan berkenaan dengan program-program dan juga apa antara khidmat sokongan yang mereka sediakan untuk para penghuni di sini. Dan macam Cik Muhammad sendiri, mungkin sedikit latar belakang yang boleh dikongsikan bersama dengan kami dan juga penonton dan juga pendengar CCTV sendiri. Sila Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman saya sepanjang dalam 23 tahun dalam penjara ini. Lepas berhenti sekolah pada tahun 2000, saya datang bekerja di Kota Kinabalu. Saya ringkasnya macam tu. Sehinggalah saya ditawarkan pekerjaan oleh seorang ejen untuk bekerja di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, okey, baik. Pada usia tu 14, saya dengar 800 sebulan yang dia offer pada saya. Okey. Memang wow. Kali tu dah fikir mewah lah. Mewah sebab masa tu saya kerja di Sabah dulu. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang, 150. Okey, baik. Jadi saya fikir okeylah ikut ejen. Jauh lah perbezaan tu kan. Ya, jauh perbezaan. Itu latar belakang saya sebelum ni lah, sebelum saya masuk penjara. Dan akhirnya saya datang kat sini. Tuan, seperti yang dimaklumkan, Tuan telah pun memeluk Islam. Dan apa antara yang boleh dikongsikan berkenaan dengan proses Tuan memeluk Islam? Adakah Tuan memeluk Islam di sini atas sokongan dan juga program-program yang disediakan ataupun dengan kerelaan nanti, atau bagaimana Tuan? Okay, sebelum tu saya masuk penjara pada umur 14 tahun. Kesalahan membunuh. Bila saya dah masuk dalam penjara pada tahun 2001 macam tu, kita duduk sekali dengan jubanah yang lain. Kita sebilik lah maksudnya. So kita bercampur, bergaul. Sebelum ni, masa di Sabah dulu, saya adalah Kristian. Yang mana pada ketika tu, saya tak kenal tentang agama lain selain daripada Kristian. Jadi, macam mak saya ni boleh dikatakan orang kuat gereja. Dan dia sentiasa beritahu anak-anak dia dan orang lain, dia sentiasa berdakwah kepada anak-anak dia dan juga orang lain tentang kepentingan agama lah. Bila dah masuk dalam penjara ni, saya cuba mengamalkan apa yang saya pelajari masa kat luar tu. Akhirnya datang seorang rakan sebilik tanya saya satu soalan. Yang mana soalan tu akhirnya menyebabkan saya sikit kepala. Okey, soalan dia simple. Dia tanya, dia kata macam tu. Aku nak tanya sikit lah, dia kata. Cakap apa tu? Pasal agama. Hati saya dah mula, alamak ni kan. Tapi saya tak boleh nak cakap apa sebab yelah, saya bukan seorang. Maksud saya kita ramai sebilik. Kemudian saya pun layan lah apa dia. Dia kata dalam, aku nak tanya lah, dia kata dalam agama Kristian dikatakan Yesus itu Nabi, anak Tuhan. Dia tanya saya, betul ke, dia kata. Lepas tu saya diam. Tapi hati sebenarnya time tu tengah panas. Lepas tu dia tanya soalan kedua, kalau dia anak Tuhan, maksudnya ada bapa dia, ada mak dia. Okey, tak payah banyak lah, dia kata. Cukup ada anak dengan bapa dia. Kalau contoh Tuhan ni ada dua atau lebih, bukan ke dunia ni huru-hara, dia kata. Ni nak tu nak ni. Okey, pada masa tu sebenarnya hati saya panas, berontak, bengang. Ini pasal agama. Kan? Tapi saya tak nak buat, saya diam. Lepas tu dia belah. Dia pula dia tanya soalan macam tu je. Dia pula brother. Orang cakap badan besar lah. Bukan besar, orang lama. Kita baru. Kita masa tu usia 14 tahun. Bila orang datang, kita pun dah cuak. Ini kehidupan lah. Siapa yang pernah duduk asrama mungkin pernah rasa sikit-sikit. Tapi ini jail. Lepas dia belah, hati saya memang panas. Saya rasa marah. Tapi saya tahu saya tak boleh buat apa. Selepas 3 hari kemudian, 4 hari, 5 hari, persoalan tu timbul kat otak tadi. Terngiang-ngiang macam tu lah. Ya, dia kata kalau Tuhan ada dua, cuba bayangkan dunia huru-hara, apatah lagi menyerupai macam pelbagai benda tu kat otak. So seminggu pertama saya cuba ignore benda tapi tak boleh. Akhirnya lepas 2 minggu kemudian saya rasa tak boleh. Saya rasa macam benda tu datang.
Saya jumpa dia. Orang yang bertanya Orang yang bertanya tu. Nama dia Roy lah. Okey, Roy. Saya. Roy, aku rasa aku ada masalah. Cakap dia. Apa dia? Saya cerita masalah. Saya cakap, lepas kau cakap itu aku memang bengang kau. Tapi sekarang ni aku rasa macam aku tak boleh cakap. Sentiasa benda tu datang. Satu persoalan yang tak ada jawapan. Ya. Okey. Dia pula dia kata aku tak boleh nak jawab apa, aku tak boleh nak selesaikan masalah kau, dia kata. Tapi dia kata tak apa. Aku akan bawa kau jumpa ustaz. Bermakna dia lah yang membantu. Ya. Okey. Selepas 2 hari kemudian, 2-3 hari kemudian, dia dah bincang dengan seorang dia mengajar agama, ustaz lah tu kita panggil. Ustaz lah. Ustaz ni pun pandai. Dia panggil saya. Dia kata macam ni. Macam ni Muhammad, dia kata. Kalau kamu rasa kamu nak datang ada masalah, boleh tanya, dia kata. Nak datang kat kelas saya pun boleh. Lepas tu dia bagi tahu jemaah yang lain. Sebab yalah dia kata mana boleh non muslim masuk ni, kecoh kan. Tapi yalah sebab kita budak-budak. So dia explain dekat dia punya jemaah, dia kata tak ada masalah. So okey, saya datang kat kelas dia dan dia tanya saya apa masalah, saya bagi tahu. Pandainya dia, bijaknya dia. Saya tanya soalan, dia tak terus jawab, dia bagi saya buku. Bukan dia bagi jawapan. Dia cakap sikit, dia kata baca ni dulu. Bila saya zaman tu kita tak ada buku, tak ada apa, susah pada zaman 2001 lah. Bila saya balik, cari jawapan, memang ada jawapan itu, tapi banyak pula yang saya jumpa benda lain. Dan makin banyaklah soalan tu. Dan macam itulah proses dia. Dia bagi buku. So lebih kurang tempoh ni lebih kurang dekat 9 bulan. Dan saya tak Muslim pun. Dan pelbagai buku dia bagi dah. Dan pelbagai persoalan yang saya ada dah macam-macam dah. Saya pun tahu kenapa akhirnya saya kata saya tak tahu apa tujuan saya pergi ikut selama ni. Adakah sebab saya boring? Adakah sebab saya yalah kita dalam ni atau bosan? Ya. Bagaimana proses tu panjang. Bukan terus-terus dapat jawapan begitu Jadi lepas 9 bulan kemudian saya cakap aku tak naklah pergi. Okey, baik. Tapi seminggu pertama okey. Ambil masa berapa lama tu sehingga Tuan Muhammad melafazkan syahadah? 10 bulan. 10 bulan. Ya. Okey, dalam tempoh tu apa yang tuan boleh lihat perubahan yang tuan dapat setelah tuan memeluk Islam? Okey. Lepas dah 9 bulan tu saya tak pergi dah seminggu. Dan saya tak rasa mula-mula apa-apa. Lepas ke 2 minggu saya rasa macam tak boleh, saya kena pergi jugalah. Dan saya pergi dan saya cakap dengan ustaz, saya rasa saya nak masuk Islam. Okey, baik. InsyaAllah selepas ni kita akan kongsikan berkenaan dengan pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Tuan Muhammad. Semuanya dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi, insyaAllah. Alhamdulillah kembali dalam CCTV, banyak kisah inspirasi. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan Tuan Muhammad, salah seorang prospek yang menghuni di penjara Kajang. InsyaAllah sebentar tadi Tuan Muhammad ada kongsikan berkenaan dengan pengalaman beliau ketika mula-mula dimasukkan di penjara Kajang. InsyaAllah kita teruskan bersama dengan cerita yang ingin disampaikan. InsyaAllah dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Tuan, sebentar tadi Tuan ada kongsikan bagaimana proses Tuan sebelum memeluk Islam, proses persoalan-persoalan tadi tu sehingga Tuan memeluk Islam. Tempohnya agak lama, dalam 10 bulan begitu. Apa antara cabaran yang boleh dikongsikan bersama dengan kami setelah Tuan memeluk Islam sebagai seorang mualaf di penjara? Okey, dia ada banyak cabaran lah sebenarnya kan. Tapi yang paling utama pada masa tu ialah sebab saya tak ada background tu, saya tak pernah bergaul dengan Muslim kat luar. Jadi pertama sekali bila contoh kita nak belajar mengaji contoh. Okey, faham. Jadi saya alif bata semua tak tahu benda tu. Jadi cabaran yang paling besar adalah bila contoh saya tak tahu sesuatu perkara, saya akan kena tunggu ustaz datang yang bertauliah lah maksud dia. Baik. Jadi katalah ustaz cuti. Ustaz tak ada. Jadi saya nak tanya siapa? Kalau contoh saya tanya katalah pegawai-pegawai yang menjaga pada masa tu. Ada setengah di kalangan pegawai ni dia bukan tak nak bantu, bukan tak nak beri jawapan, cuma dia risau, dia tersalah. Sebab dia merasakan dia belum cukup. Ya. Dia bukan tak boleh bagi, dia boleh bagi, cuma dia. So ini satu halangan bagi saya lah. Sebab kita macam saya perlukan jawapan pada masa tu. Jadi bila saya tanya yang kawan-kawan yang lain,
bukanlah saya nak mengatakan dua ada ilmu, tapi kalau dua ada ilmu tadi mungkin dua tak masuk sini. So kita lebih kurang. Jadi nak tanya siapa? Itu halangan yang paling halangan cabaran yang paling besar pada saya lah pada masa tu. Dan difahamkan setelah daripada itu bukan setakat dari sudut agama, spiritual, malah dari sudut pendidikan pun Tuan berjaya, dan difahamkan Tuan Muhammad sendiri telah pun orang kata apa, menyambung pelajaran sampai ke peringkat PhD. Kongsikan kepada kami apakah antara program-program yang dijalankan ataupun yang diambil dalam penjara sini sehingga Tuan dapat orang kata menyambung pelajaran sampai ke PhD. Okey, alhamdulillah, pertama sekali itulah alhamdulillah. Sebab lepas saya masuk dalam penjara ni pada tahun 2001, saya masuk Islam pada 2002. Dan pada masa tu sebenarnya saya pun saya ingat habislah masa depan aku. Jahanam lah. Tapi Tuhan dah tentukan kita untuk hidup. Betul. Yang mana benda dalam keadaan yang mustahil, yang orang susah nak fikir, benda jadi. Betul. Bermulalah saya penjara ni pula ada banyak program yang diorang sediakan. Kalau kita rasa kalau kita nak berubah, jabatan penjara sentiasa memberi ruang dan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri. Cuma kita nak tak nak. Nak tak nak, betul. Okey. Benda ni dibuktikan melalui tahun 2005 dulu. Okey. Saya suarakan niat saya untuk sambung SPM. Dan bila saya suarakan perkara ini kepada Jabatan Penjara, mereka sokong kita. 2015 saya ambil master di universiti yang sama, dan sekarang alhamdulillah saya mengambil PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan. InsyaAllah 16 bulan ni saya akan buat exam. Wow. Okay. Jadi apa yang saya nampak, cuba nak kongsikan adalah pertama, semasa saya nak belajar ni banyak dia punya halangan. Okey. Dari segi contoh, Jabatan Penjara menyediakan apa pun yang kita nak setakat yang boleh. Maksud dia tak boleh langsung macam kat luar kan. Contoh macam kelas ni diorang sediakan tempat, diorang sediakan komputer, peralatan dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang terhad. Walau bagaimanapun kami cuba untuk mengambil peluang tadi. Itu yang cakap tadi, kalau kita ada niat nak berubah, jabatan akan cuba bantu. Bukan jabatan saja, ada masyarakat kat luar juga. Contoh macam saya sendiri. Bila saya nak belajar ni, saya cuba relatekan dengan keislaman saya, dengan proses tu. Okay. Saya sendiri tak sangka. Yang mana alhamdulillah sampai ke hari saya tak keluarkan 1 sen pun dalam pembelajaran ni daripada mula sampai ke sekarang. Kenapa saya cakap macam tu? Masa saya ambil SPM dengan STPM, saya guna duit malap. Maknanya itu bukan duit saya. Sumbangan orang kepada saya. Masa saya ambil degree, ada orang hati baik, saya tak kenal dia, bagi bantuan kepada saya untuk selesaikan sebenarnya pengajian. Master juga, tiba-tiba ada orang baca paper, dia datang jumpa saya kat sini, dia kata, kalau Muhammad nak teruskan, okey, tak apa, teruskan je kita. Pasal duit dia bayar. Okey, macam PhD pula, saya dapat tawaran daripada UM, juga yang nak sponsor saya nak bayar, tapi OUM datang dan bagi saya sponsor, scholarship. Maksud dia kat sini adalah, ada satu perkara mungkin kebebasan saya tak dapat, tapi Tuhan bagi saya dalam bentuk yang lain. Betul. So ini perjalanan satu hikmah di atas keyakinan saya terhadap agama ni. Mungkin saya berfikiran macam tu, bukan positif macam tu. Itu dia salah satu orang kata hikmah di sebalik kejadian apa yang berlaku, yang menimpa kat atas diri kita tu. Jangan kita ambil ringan, orang kata jangan kita ambil mudah ataupun ambil remeh benda-benda tu. Sememangnya ada kebaikan yang Allah dah sediakan. InsyaAllah selepas ni kita nak kongsi lagi berkenaan dengan cerita dan juga pengalaman yang boleh dikongsikan bersama dengan kami oleh Tuan Muhammad sendiri. InsyaAllah selepas ni jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi insyaAllah selepas ni. Kembali dalam CCTV, di sini banyak kisah inspirasi. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan salah seorang penghuni yang berada di penjara Kajang, Cik Muhammad. Bukan nama sebenar, bersama dengan kita dalam CCTV. Banyak yang telah dikongsikan bersama dengan Cik Muhammad, antara latar belakang, antara pendidikan, bagaimana perjalanan beliau dalam memeluk Islam. Alhamdulillah sampai ke peringkat sekarang yang dapat menyambung ke peringkat PhD. Alhamdulillah dan tahniah kita ucapkan. Dan Cik Muhammad boleh kongsikan bersama dengan kami sepanjang Cik Muhammad berada di sini, apa antara perubahan positif ataupun kebaikan-kebaikan di sebalik
apa yang berlaku kepada Cik Muhammad yang boleh dikongsikan bersama kami? Okey. Antara yang saya nampak terhadap diri saya lah, lepas masuk Islam ni, pertama sekali saya nampak bahawa di setiap kejadian tu ada hikmah dia. Lepas saya masuk Islam tu, hati saya jadi tenang. Alhamdulillah. Dan apa yang paling ketara saya tengok, ada 5 doa saya sebenarnya, 4 doa Allah permudahkan semua, kecuali satu bebas je belum lagi. InsyaAllah. Saya minta supaya mak ayah saya masuk Islam, dapat hidayah. Alhamdulillah doa ni masuk. Alhamdulillah. Wah. Saya minta dipermudahkan urusan perjalanan pengajian saya pun, alhamdulillah dibagi. Lepas tu saya berdoa supaya apa pun yang saya, supaya sentiasa hari-hari ni, biarlah apa yang saya buat tu saya, maksud saya macam mana, kita dulu dalam ni kita akan pelbagai tekanan tau, tapi saya nak berfikir positif macam tu, dan saya okey. Cuma saya minta bebas belum lagi, tapi mungkin saya percaya yang selepas ni, okey, itu antara perubahan yang paling ketara saya tengok adalah lebih kepada berfikiran positif macam tu, yang mana saya merasakan setiap apa yang kita lalui ni atas kehendak dan izin dia. Tak ada apa yang berlaku pun kat dunia ni tanpa pengetahuan, tanpa izin dia. Jadi apa yang saya nampak adalah apa pun yang berlaku kat atas diri saya ada hikmah dia. Sama ada saya akan dapat kalau contoh saya tak bersabar dengan benda tu, saya yang akan stres. Tapi bila saya bersabar dengan perkara ni, bukan saja saya insya-Allah kesihatan saya okey, tapi juga akan mendapat amal pahala. Itu yang saya pelajari kan. Itu antaranya lah. Itu antaranya yang boleh dikongsikan. Masya Allah. Itu begitu, orang kata apa, dalam sekali ya, kalau kita nak ambil iktibar dan juga inspirasi daripada kisah Cik Muhammad ni, apa yang telah dikongsikan bersama dengan kami di CCTV, dan juga anda di luar sana yang sedang mendengar, sedang menonton, boleh juga Cik Muhammad mungkin kongsikan kepada masyarakat antara kata-kata lah yang boleh disampaikan kepada masyarakat di luar sana tu, supaya mungkin anak-anak muda, bukan setakat anak muda je lah, mungkin ada belia-belia yang dah berusia pun, supaya tidak terpengaruh lah dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjerumus kepada jenayah, mungkin yang boleh memudaratkan badan ataupun memudaratkan diri sendiri antara. Okey, saya rasa dalam bab-bab ni, saya rasa saya tak layak untuk nak bagi nasihat kepada diorang, tapi mungkin boleh ambil orang cakap iktibar daripada apa yang berlaku kepada saya dan rakan-rakan saya yang lain kat sini. Untuk tak nak masuk dalam ni ataupun jangan terlibat dengan perjenayah, pertama sekali adalah taatilah kedua ibu bapa. Sebab kedua ibu bapa kita ni kan sentiasa suruh buat benda-benda yang baik. Tak ada ibu bapa yang suruh buat anak-anak dia untuk melakukan perkara ataupun untuk keburukan dirinya. Betul. Kenapa saya cakap macam ni? Salah satu sebab kenapa saya masuk dalam ni, sebab saya tak mentaati apa yang mak saya lah. Mak saya kata masa tu saya nak datang sini, sebenarnya tak boleh sebab saya underage, bawah umur 14 tahun. Okey. Tapi saya jumpa mak saya, cakap, "Mak, sekarang ni nak minta tolong sign satu surat supaya boleh lepas dekat immigration." Tapi disebabkan dia tak reti baca, sebab background family saya memang tak ada sekolah. Jadi saya tipu dia kat situ, dan tak dengar cakap dia lah. Cakap tak apa, bukan saya pergi dekat KL pun, saya duduk dekat Labuan saja. Minta sign dia. Dapat sign dia, jawab jari, saya lepas. Maksudnya disebabkan saya tak dengar cakap dia tadi, tipu mak saya. Walaupun niat kita baik, kononnya nak pergi kerja, nak tolong, tapi akhirnya kat sini saya. Itu sebab, antara sebab dalam contoh kisah saya sendiri, yang mana bila saya tak dengar cakap orang tua, akan jadi macam inilah keadaannya. Dan bukan saya saja, ramai lagi rakan-rakan saya yang lain yang masuk pun sebab tak dengar cakap mak ayah dia. So pertama, taatilah kedua ibu bapa. Sebab dalam agama pun memang menyuruh kita untuk mentaati. Betul. Kalau tak silap dalam surah An-Nisa 36, kalau tak silap saya, dengan surah Luqman juga 14, suruh kita sebagai anak-anak dia untuk hargai pengorbanan kedua ibu bapa kita. Seterusnya, pilih kawan-kawan. Sebab kebanyakan kita ni, kita akan merasakan kawan-kawan lebih faham jauh banding kedua ibu bapa atau adik-adik kita. Sebenarnya pengalaman saya dalam ni juga, apabila kita masuk dalam penjara ni, yang datang jumpa kita atau melawat kita, membantu kita, sanggup jual gadai tanah apa semua, untuk nak bagi kita keluar adalah mak bapak, bukan kawan-kawan kita tadi. Itu hilang. Betul. Jadi carilah kawan-kawan yang membawa kepada kebaikan. Yang ketiga, benda sangat penting juga. Tak kisah siapa pun kita lah.
ilmu itu sangat penting. Apatah lagi dalam agama Islam kita dituntut untuk menimba ilmu. Tak kisah dia non-Muslim ke Muslim, ilmu sangat penting. Dengan ilmu kita tahu, oh undang-undang ni salah, kalau buat ni salah. Mungkin kita akan cakap, aku masuk dalam sebab aku tak tahulah. Tapi dengan ilmu tadi insya-Allah dia akan membantu kita. So ini 3 benda yang saya rasa sangat penting untuk mencegah kita daripada masuk dalam. Sebab masuk dalam ni, bila kita dah masuk kita menyesal. Kita akan rasa, oh time ni lah kita akan rasa menyesalnya aku. Kalau time ni aku jumpa mak aku nak buat sekian. Tapi tak ada kesempatan. Betul. Ramai daripada kalangan kita tak ada kesempatan untuk cuba nak peluk mak ayah diorang. Jadi hargailah kebebasan. Ya, itu saya punya ni lah. Dan kita di sini sentiasa mendoakan yang terbaik. InsyaAllah dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Encik Muhammad, terima kasih bersama dengan kami dalam CCTV. InsyaAllah dapat memberikan banyak inspirasi kepada masyarakat di luar sana yang sedang mendengar dan juga sedang menonton kami. InsyaAllah semoga dimudahkan segala urusan dan berjaya mendapat PhD. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Baik, itu dia daripada kami dalam CCTV istimewa berada di penjara Kajang di luar studio TV Al-Hijrah. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. Di sini banyak kisah inspirasi yang dikongsikan. Berjumpa lagi dalam CCTV. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.